Okey, untuk video kali ini kita akan belajar berkaitan pelarasan hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Okey, yang pertama adalah hutang lapuk. Okey, cikgu jelaskan secara ringkas dia di sini, nanti awak boleh baca buku teks lagi. Cuma cikgu nak highlightkan hutang lapuk ini, bila kita sebut hutang lapuk, kita kena masuk dalam kategori belanja. Bila kita sebut belanja, ia bersifat debit. Maksudnya sekiranya awak ada jumpa hutang lapuk, awak akan rekod dalam akaun hutang lapuk di sebelah debit. Kalau awak ada jumpa lagi hutang lapuk, awak akan rekod di sebelah debit. Okey, hutang lapuk ni ia merupakan hutang di mana pelanggan awak yang berhutang dengan awak ataupun kita kenali sebagai akaun belum terima, dia tak boleh bayar hutang. Awak carilah bagaimanapun, awak cubalah usaha bagaimanapun, memang dia tak boleh nak bayar. Jadi, sekiranya pelanggan awak ini tidak mampu nak bayar hutang, awak kena isytihar sebagai hutang lapuk. Apa sebab pelanggan kita tak boleh bayar hutang? Ada 4 sebab. Okey, sekarang cikgu tunjuk secara ringkas. Yang pertama, dia tak mampu nak bayar. Yang kedua, hilang tanpa dikesan. Yang ketiga, muflis ataupun bankrupt. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Okey, perkara-perkara ini sekiranya berlaku kepada pelanggan awak, kita akan letakkan sebagai, kategorikan dia sebagai hutang lapuk. Okey? Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pelarasan dalam imbangan duga. Bagaimana kita nak sediakan pelarasan hutang lapuk dalam imbangan duga. Okey, ini contoh imbangan duga. Contoh sahaja di mana pada 31 Disember 2019 dan debit RM30,000, kredit RM30,000 jugalah ya. So, kita ada maklumat tambahan. Cikgu berikan di sini maklumat tambahan menyatakan bahawa seorang pelanggan muflis dan hutangnya sebanyak RM1,000 akan dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, maklumat tambahan ni dia kata pelanggan kita muflis dan hutang dia kepada kita RM1,000 akan dihapuskan. Okey, bila sebut pelanggan, ia ada kaitan dengan akaun belum terima. Okey, dalam imbangan duga, akaun belum terima bernilai RM5,000. Bila pelanggan kita tak mampu nak bayar, awak rasa RM5,000 ni akan bertambah RM1,000 ataupun akan berkurang RM1,000? Ya, RM5,000 ni kita akan kurangkan RM1,000 dan akan menjadi RM5,000 ni akan bertukar menjadi RM4,000. Okey, cikgu tunjuk nanti. Okey, cikgu akan tunjukkan pelarasan. Pertama sekali. Okey, ini maklumat tambahan yang tadi Okey, kita lihat kepada RM5,000 ni, kita akan buat adjustment di mana ia bukan jadi RM5,000 dah. Sebab bila orang dah tak boleh bayar, kita akan kurangkan dia kepada RM4,000. Okey, cikgu edit dulu. Awak buat adjustment dalam awak punya soalan. Awak potong RM5,000 ni. Okey. Jadi, bila dah dipotong RM1,000, ia akan bernilai RM4,000. Okey, dia akan bernilai RM4,000. Kemudian, RM1,000 hutang lapuk ni, awak cuba letaklah di mana-mana imbangan duga. Okey, seperti yang cikgu letak di sini. Hutang lapuk adalah kategori belanja dan kita akan masukkan di sebelah debit. Okey, jangan lupa. Hutang lapuk pun awak kena isytihar sebagai belanja. Awak tak boleh buang macam tu saja. Okey? Jadi imbangan duga masih lagi balance. Kalau awak perasan yang RM5,000 tu kita pecah. Pertama, akaun belum terima. Yang kedua adalah hutang lapuk. Begini awak buat pelarasan dalam imbangan duga. Okey, cikgu bagi contoh lain imbangan duga. Okey, katalah awak dapat imbangan duga ada modal, kenderaan, perabot, akaun belum terima, ada hutang lapuk juga dalam imbangan duga. Ini contoh imbangan duga dan maklumat tambahan awak terima menyatakan bahawa seorang pelanggan tidak mampu membayar hutangnya RM400. Okey? Jadi bila tak mampu bayar, terus awak ambil peringatan bahawa ia adalah hutang lapuk.
Okey, sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak buat pelarasan ini dalam imbangan duga. Okey, cikgu tunjuk pelarasan dalam imbangan duga. Pertama sekali, bila pelanggan tak boleh bayar hutang, awak kena ingat ia memberi kesan kepada akaun belum terima. Okey, RM5,000 ni akan berkurang kan? Akan berkurang sebanyak berapa? RM400. Kurang sebanyak RM400. Jadi RM5,000 ni cikgu buang. Boleh? Bukan cikgu buang. Kalau kertas soalan awak tu, awak potong lah. Kita tak nak dah RM5,000 ni. Kita tukar kepada RM4,600. Sebab dah berkurang RM400 kan? Sebab hutang lapuk. Okey, boleh setakat ni? Okey. Ingat, akaun belum terima akan berkurang bila ada kes hutang lapuk. Ingat tau. Okey, satu lagi, kalau awak perasan di sini, dalam imbangan duga dah ada hutang lapuk. Bila sudah ada hutang lapuk, awak hanya gunakan hutang lapuk dalam imbangan duga inilah. Di mana 300 dah ada. Jadi tambah berapa lagi yang baru yang kita telah jumpa masa pelarasan ni? Berapa yang kita baru jumpa? 400. Jadi nilai 300 ni akan tambah 400 ataupun akan tolak 400? Ya, betul. Ia akan bertambah. Hutang lapuk ni akan bertambah. Okey, sekarang awak lihat cikgu buat pelarasan. Cikgu buang dulu 300. Okey, daripada 300 kita akan tambah 400. Jadi amount baru untuk hutang lapuk ialah 700. Begini cara awak buat pelarasan dalam imbangan duga. Okey. Sebelum ini dalam imbangan duga tidak ada hutang lapuk. Jadi kita wujudkan hutang lapuk dalam imbangan duga. Untuk contoh yang kedua ini, dalam imbangan duga sudah ada hutang lapuk. Maksudnya awak tambah sahaja amount tersebut. Okey, boleh setakat ni. Ini adalah pelarasan dalam imbangan duga. Semoga awak faham. Kalau tak berapa jelas, awak boleh rujuk buku teks dan juga guru masing-masing.